hamba itu dipandang dari sudut agama terbahagi kepada 3 darjat. Pertama, salim artinya orang yang selamat, iaitu orang yang hanya menunaikan yang fardu dan meninggalkan maksiat. Kedua, rabih artinya orang yang beruntung, iaitu orang yang menunaikan yang fardu dan meninggalkan maksiat dan menambah pula dengan membuat bermacam-macam ketaatan yang sunat. Ketiga, khasir artinya orang yang rugi, iaitu orang yang taksir atau cuai daripada membuat sesuatu yang fardu. Maka jikalau engkau tidak dapat menjadi orang yang rabih, maka berusahalah supaya menjadi orang yang salim, dan janganlah sekali-kali menjadi orang yang khasir. Dan seorang hamba itu dipandang dari sudut pergaulan dengan orang lain terbahagi kepada 3 darjat pula. Pertama, laksana malaikat yang mulia yang suka berbuat baik kepada orang lain, iaitu seorang yang berusaha menunaikan hajat orang lain dengan cara yang penuh kasih sayang dan lemah lembut, dan sentiasa melakukan perkara yang dapat menggembirakan hati mereka. Kedua, laksana binatang dan benda keras, iaitu seorang yang tidak memberi kebaikan kepada orang lain dan tidak pula menolak sebarang perkara yang menyakiti mereka. Ketiga, laksana kalajengking, ular dan binatang buas, iaitu seorang yang tidak diharapkan kebaikannya dan dijauhi kejahatannya. Oleh kerana itu, apabila engkau tidak mampu mencapai ketinggian darjat malaikat, maka janganlah engkau menjadi lebih rendah daripada darjat binatang dan benda-benda yang keras, iaitu turun kepada darjat kalajengking, ular dan binatang buas yang suka menyakitkan orang lain. Jadi jikalau engkau reda bagi dirimu untuk berada di bawah daripada darjat a'la iliyin, darjat yang paling tinggi daripada segala yang tinggi, maka janganlah engkau reda bagi dirimu dengan darjat asfala safilin, darjat yang lebih rendah daripada segala yang rendah. Dan jikalau engkau tidak mampu membuat perkara yang dapat menguntungkan, maka janganlah engkau membuat perkara yang merugikan. Di sepanjang hari, janganlah engkau melakukan sesuatu kecuali perkara yang dapat memberi manfaat bagi akhiratmu, atau sekurang-kurangnya melakukan perkara yang bermanfaat bagi kehidupanmu di dunia ini yang engkau tidak dapat lari daripadanya, dan engkau berhajat kepada menggunakan manfaat dunia ini untuk mencari pahala akhirat. Apabila engkau tidak mampu melaksanakan kewajipanmu terhadap agamamu ketika engkau bergaul dengan manusia, atau engkau tidak selamat daripada membuat maksiat, maka hendaklah engkau beruslah, iaitu mengasingkan diri daripada orang ramai. Dan itu adalah yang lebih baik bagimu, maka disitulah letaknya keselamatanmu. Dan apabila was-was selalu datang menarik hatimu untuk membuat perkara-perkara yang tidak diredai oleh Allah ketika engkau beruslah, maka hendaklah engkau tidur. Dan inilah sebaik-baik keadaanmu, kerana sudah menjadi pegangan kita di dalam kehidupan ini. Apabila kita tidak mampu mendapatkan keuntungan dan kemenangan, maka biarlah kita reda dengan lari dalam mencari keselamatan. Maka alangkah hinanya orang yang dapat menyelamatkan agamanya dengan mengagurkan dirinya, kerana tidur adalah saudara mati yang bermakna pengaguran hidup dan mencontohi benda-benda yang jamid yang tidak bergerak. Adab-adab mempersiapkan diri untuk sembahyang. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, sebaik-baik orang adalah orang yang orang lain merasa aman daripada gangguannya. Orang yang beriman adalah orang lain merasa aman daripada gangguannya. Seburuk-buruk orang adalah orang yang orang lain tak merasa aman daripada sifat keburukannya. Seburuk-buruk orang adalah yang orang lain tak merasa aman daripada sifat keburukannya. Ini perbezaan daripada orang yang beriman dengan orang yang tidak mempunyai sifat keimanan yang sebenar. Orang beriman, orang lain tidak merasa khawatir dengan orang lain merasa aman daripada kejahatannya. Bahkan orang lain mendapat manfaat dengan kebaikannya. Man la yurja syarruhu. Orang yang beriman itu adalah orang yang tidak diharapkan datang keburukan daripada dia. Wahakadha. Orang terbagi menjadi 3: salim, rabih dengan khasir. Salim, orang yang mementingkan diri sendiri. Artinya dia tak kisah kepada hal orang. Dia beribadah, yang perintah dia buat, yang maksiat dia tinggalkan, tapi tak kisah kepada orang lain. Ini orang yang salim, yang selamat, menyelamatkan diri sendiri. Yang rabih, yang untung. Yang untung orang menyelamatkan diri sendiri dan menyelamatkan orang lain.
Khasir adalah orang yang tak dapat menyelamatkan diri sendiri. Lebih khasir lagi kalau dia menyesatkan kepada orang lain. Wahakala. Ini pilihan 3 kategori yang dicatatkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaih. InsyaAllah mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam golongan-golongan orang-orang ar-rabihin. Kesemuanya bermula daripada kita punya hati. Perbaiki kita punya hati, maka kita akan tahu kita salim ataupun rabih ataupun sebaliknya. Waliyadzubillah. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab peringatan tentang umur insan. Muka surat 92. Dan sesuai juga dengan firman Allah yang lain, yauma yukashafu an saki, pada hari diderahkan segala bencana besar, hari kiamat. Surah Al-Qalam, surah ayat 42. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu ala ahadin yaqulu la ilaha illallah. Tiadalah akan berlaku kiamat atas orang yang mengucap la ilaha illallah. Dalam hadis yang lain, fayabqa shirarun nas yataharujun fiha taharujal humur fa alaihim taqumus sa'ah. Maka yang masih ada hanya orang-orang yang jahat belaka. Mereka bertelingkah sesama sendiri laksana keldai-keldai yang sedang berkelahi. Atas mereka inilah akan berlaku kiamat. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqbidullahu ard yaumal qiyamah wa yatwi samaa biyaminih summa yaqulu ana al-malik aina muluku ard. Pada hari kiamat Allah Ta'ala akan menggenggam bumi dan melipat langit dengan kanannya, lalu berujar, aku Raja Maha Diraja. Di manakah raja-raja di muka bumi itu? Dalam sabdanya yang lain, yatwi Allahu samawati yaumal qiyamah summa ya'khudhuhunna biyadihi yumna summa yaqulu ana al-malik ainal jabbarun ainal mutakabbirun summa yatwi ard bishimalih summa yaqulu anal malik ainal jabbarun ainal mutakabbirun. Allah Ta'ala akan melihat petala langit di hari kiamat, lalu menggenggamnya dengan tangan kanannya seraya berkata, aku Raja Diraja. Di manakah orang-orang yang membesarkan diri? Di manakah orang-orang yang menyombong diri? Kemudian dia melipat bumi dengan tangan kirinya pula seraya berkata, akulah Raja Diraja. Di mana orang-orang yang membesarkan diri? Di manakah orang-orang yang menyombong diri? Dalam sabdanya yang lain lagi, yadrusu Islam kama yadrusul saubul hatta ma yudra ma siyamun wala salatun wala nusukun wala sadaqah wa yusra alal kitabillahi fil lailatil fala yabqa fil ard ayah wa tabqa tawa'if minan nas minhumul syekhul kabir wal ajuz yaqulu adrakna aba'ana ala hadhil kalimah la ilaha illallah fa nuhnul naqulu luha. Tuhan akan memadam Islam sebagaimana pakaian buruk dimakan zaman, sehinggalah tiada lagi orang yang mengetahui apa itu puasa, apa itu sembahyang, apa itu haji dan apa sedekah. Maka Al-Quran lalu diangkat pada suatu malam, dan tiadalah suatu ayat pun yang masih ada lagi di muka bumi. Yang tinggal hanyalah segolongan manusia sahaja. Di antara mereka orang-orang tua yang tidak berdaya lagi, yang mengatakan, kami didapati datuk nenek kami mengucapkan perkataan ini, iaitu la ilaha illallah, maka kami pun mengucapkannya pula.
tanda-tanda hari kiamat. Berkata Rasulullah SAW, kamu tidak akan melihat hari kiamat sehingga kamu melihat 10 tanda-tandanya terlebih dahulu, iaitu awal pertamanya ialah terbitnya matahari dari jurusan barat, kemudian dukhan, asap, kemudian dajjal, kemudian binatang berkata-kata, kemudian 3 gerhana, gerhana di timur, gerhana di barat, dan gerhana di semenanjung tanah Arab. Munculnya Nabi Isa alaihissalam, keluarnya kaum Ya'jud dan Ma'jud, dan akhir sekali api yang keluar dari negeri Yaman, dari perut bumi Aden. Hanya Allah yang mengetahui bila hari kiamat. Ketahuilah bahawasanya waktu ketibaan hari kiamat itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala sahajalah yang mengetahuinya. Selain Allah Ta'ala tiada seorang pun yang mengetahui, sebagaimana firman Allah Ta'ala, Qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa. Katakanlah, hanya saja pengetahuan tentang saat itu di sisi Tuhanku, tiada yang lain dapat menerangkan waktunya selain dia. Surah Al-A'raf ayat 187. Allah berfirman lagi, wa indahu ilmus sa'ati, dan di sisinya pengetahuan tentang saat. Surah Az-Zukhruf ayat 85. Apa yang diberitahukan pada makhluk ialah tanda-tandanya dan syarat-syarat yang menunjukkan bahawa saat kiamat itu sudah hampir akan tiba. Mengenal hal-hal ini ada banyak yang tersebut di dalam hadis-hadis yang sahih. Setengah daripadanya sudah pun berlalu. Yang tinggal lagi ialah tanda-tandanya yang besar dan khusus sahaja, iaitu seperti terbitnya matahari daripada barat, kemunculan Dajjal yang terkutuk, turunnya Nabi Isa alaihissalam dari langit dan seumpamanya. Tanda-tanda hari kiamat terbagi menjadi 2 bahagian, tanda yang besar dan tanda yang kecil. Tanda yang kecil banyak yang sudah muncul, di antaranya ramainya ulama yang meninggal dunia, kemudian bangunan pencakar langit, dan munculnya pendusta-pendusta di dalam agama dan lain sebagainya. Tanda-tanda yang besar adalah, di antaranya adalah munculnya Nabi Isa alaihissalam dan Imam Mahdi, dan juga keluarnya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, sehingga tidak ada di atas muka bumi ini seorang beriman pun juga, tak ada seorang pun yang mengucap la ilaha illallah. Yang akan membunuh Dajjal adalah Sayyidina Isa alaihissalam, dan kemudian berlalu beberapa lama dipenuhi bumi ini dengan penuh keadilan. Tak ada kezaliman yang berlaku di atas muka bumi ini. Selepas itu muncul Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada perbezaan, adakah dia adalah keturunan daripada Bani Adam atau manusia ataupun bukan. Pandangan ulama berbeza pandangan. Ada yang mengatakan bukan daripada golongan manusia, bukan keturunan Nabi Adam alaihissalam. Ya'juj Ma'juj sudah ada daripada zaman dahulu lagi. Bahkan dalam kisah suratul Kahf diceritakan bagaimana Dzulqarnain membina benteng itu yang menjadi penghalang kepada Ya'juj dan juga Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj dahulu berjiran dengan satu perkampungan. Di zaman Dzulqarnain, setiap kali penduduk kampung itu menanam tanaman, dan bila mana tiba musim untuk menuai, ini Ya'juj Ma'juj keluar daripada sirdap, daripada dia punya lubang di bawah tanah situ, untuk merosakkan semua tanaman yang dimiliki oleh penghuni kampung itu. Oleh sebab itu dia minta kepada Dzulqarnain untuk membantu, maka dibina benteng oleh Dzulqarnain. Benteng itu terbuat daripada besi dan disirami dengan dengan tembaga yang leleh mencair panas, dan menjadi lapisan kepada besi itu. Kalau dua gunung sejauh selebar gunung itu dibangun besi, di antara 2 ruang itu adalah ditutup semuanya oleh Dzulqarnain dengan dilapisi dengan tembaga, agar supaya
Ya'juj dan Ma'juj itu dia pandai untuk memanjat, tapi kalau dibuat itu semuanya daripada tembaga, licin, susah dia nak nak memanjat kepada benteng yang dibina oleh Dzulkarnain. Bermula daripada dibina oleh Dzulkarnain benteng itu untuk menghalang keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, bermula daripada itu hari-hari dia keluar untuk nak kasih rosak, nak kasih roboh itu benteng. Setiap kali berjaya untuk melubang sikit, ditutup balik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah terjaga daripada tidurnya di waktu malam dalam keadaan beliau itu pucat dan mengatakan wailul lil arab min syarrin qad iqtarab. Kecelakaan bagi orang-orang Arab akan musibah yang akan menimpa kepada orang-orang Arab. Telah dibuka daripada pintu Ya'juj dan Ma'juj macam ni. Nabi memberi isyarat dengan begini. Subhanallah, 1400 tahun yang lalu Nabi sudah beritahukan, baru lubang benteng itu seperti ini, Nabi sudah risau kepada apa yang akan berlaku kepada umatnya. Sekarang sebesar mana Allahu a'lam. Di mana bentengnya Allahu a'lam. Tapi jelas kita percaya bahwasanya Nabi beritahu di zaman Nabi sudah sebesar ini benteng Ya'juj dan Ma'juj itu sudah berlubang, dan bila mana tiba masanya akan runtuh benteng itu, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj yang satu orang itu, satu jenis Ya'juj dan Ma'juj akan mempunyai keturunan, tidak akan mati satu daripada mereka kecuali punya 1000 keturunan terlebih dahulu. Daripada zaman itu sampai sekarang macam mana jumlahnya, sehingga bila mana keluar, tahu itu semut kalau keluar beramai-ramai sekali, dia naik sana, dia satu dengan yang lain, macam tu juga akan keluar untuk melakukan kerosakan di atas muka bumi ini. Sehingga tidak ada apa-apa yang ada di atas muka bumi ini kecuali akan dihancurkan dan dirosakkan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Banyak penafsiran macam mana jenisnya. Dikatakan dia punya telinga itu lebar, boleh dibuat tilam sekali dia punya telinga, yang satu lagi untuk dia punya selimut. Wahakala. Nabi Isa alaihissalam akan membawa kepada orang-orang yang beriman itu untuk menyelamatkan diri daripada kerosakan Ya'juj dan juga Al-Ma'juj, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Isa alaihissalam, dimatikan seluruhnya, sehingga bumi ini dipenuhi dengan jasad Ya'juj dan Ma'juj. Tidak ada pernah bau sebusuk bau pada bangkai Ya'juj dan Ma'juj yang dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena bumi ini dipenuhi dengan Ya'juj dan Ma'juj, bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Allah akan turunkan hujan di bawah semua bangkai ini dan akan tumbuh subur balik bumi ini. Selepas itu barulah dicabut satu demi satu orang-orang yang beriman oleh Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk Nabi Isa alaihissalam, sehingga Quran pun pada akhirnya akan diangkat dan tak ada seorang pun yang mengucap Allah, barulah mereka akan hari kiamat akan berlaku kepada mereka. Ulaika syirarun nas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada mereka hari kiamat akan berlaku dan mereka itulah seburuk-buruk manusia. Siapa? Orang yang hidup berlakunya hari kiamat nanti. Ajaranallahu wa iyyakum minha birahmatika arhamar rahimin.